Hai, bersama saya Chef Asma daripada UNITA International University. Hari ini saya nak masak talam 3 rasa. Bahan-bahannya, bahan A 500 ml santan pekat, 1 liter 300 ml air, 380 gram gula pasir, setengah sudu kecil garam halus. Bahan B, 220 gram tepung beras, 220 gram tepung gandum, 220 gram tepung ubi. Bahan C, 250 gram cendol atau 1 paket kecil, perasa jagung, perasa ros. Cara membuatnya, satukan semua bahan A, gula pasir, pati santan atau santan pekat, air, garam halus. Okey, buka api, panaskan sehingga naik uap. Sambil tu kacau-kacau lah ya dengan menggunakan senduk. Okey, dah nampak naik uap dah dekat tepi-tepi senduk tu. Dah berasap-rasap dah tu, bermaksud dah naik uap. Okey, kita tutup api. Kacau-kacau dia bagi uap tu reda sedikit ya. Satukan bahan B, tepung beras, tepung gandum, tepung ubi. Okey, apabila uap dah nampak reda sedikit, masukkan semua adunan, masukkan semua bancuhan santan ke dalam adunan tepung. Kacau hingga sebati. Kacau dengan menggunakan whisk ya. Kita panggil whisk tangan ni, senang. Okey, bagi dia sebati. Okey, tips tujuan kita panaskan adunan santan tadi, bancuhan santan tadi adalah supaya apabila kuih kita dah masak nanti, tekstur dia akan nampak smooth ya kan ya. Masukkan semua. Pastikan wap tu reda dulu. Kalau wap panas-panas, nanti kita tuang dalam tepung ni, adunan tepung akan macam membeku dan bergentil ya. Dia tak ada jadi macam ni lah. Itu yang saya kena wap dia tu kurangkan sikit ya. Okey, nampak dah siap ni. Okey, apabila sudah sebati, kita tapis. Okey, tapis. Guna penapis yang halus ya. Tapis dulu. Okey, macam ada tepung-tepung dalam ni semua kena ambil habis. Nanti kuih kita lembik pula. Tak cukup kandungan tepung dia dalam ya. Pastikan menggunakan kata spatula ataupun scraper yang plastik ni lah ya. Okey, selepas tu ni pun kena tekan-tekan ambil habis ni tepung dia ni ya. Tujuan kita tapis ni nak hilangkan gentil-gentil dia ni, tepung yang bergentil tu nak bagi dia orang kata smooth sikit, halus ya. Macam inilah kita buat kuih lapis ya. Bahagikan kepada 3 bahagian, anggaran setiap bahagian 800 ml. Okey, kita bahagikan ya. Satu bahagian dicampur dengan perisa ros. Okey, lebih kurang dalam 2 sudu kecil ya. Okey, kita tengok je lah ya. Tengok pada warna dia, jangan terlalu terang sangat ya. Lebih kurang dalam 2 sudu kecil lah. Macam tu. Lebih kurang tak. Kalau nak terang sikit pun boleh, tak ada masalah. Ikut kesukaan kita lah warna tu, tapi janganlah terlalu terang sangat. Okey. Nampak? Macam tu je. Tak payah letak pewarna, cukup perisa ros ya. Yang pekat ya, yang kita buat air minum bulan Ramadan tu lah Okey.
Di samping you gunakan untuk buat kuih talam ni, talam tiga rasa, yang ni sekejap lagi you boleh bancuh air untuk berbuka puasa. Okey, satu bahagian kita campurkan dengan perisa jagung ataupun kordia jagung kena yang pekat tau, bukan yang cair. Tak sikit je gitu. Rasa ni sedap ni ya. Tengok pada warna dia. Kalau rasa nak lebih sikit, bubur lebih sikit. Jangan terlalu kuning sangat ya. Sikit, takut terlajak lebih banyak air. Tak apa, bubur sikit-sikit tak apa. Jangan berbanyak-banyak. Kejap lagi, kalau you all tengok, kalau warna tu terang sangat nak makan pun tak selera kan. So, warna dia tu mesti light. Gitu-gitu je. Okey, nampak? Lepas tu, kordia ni nanti untuk berbuka nanti buatlah air. Senang. Sikit gunakan untuk buat puding. Apa-apa yang ada kat rumah sahaja ya. Ada yang kata tak mau tukar kordia, saya tak suka jagung, boleh tak saya suka durian? Boleh, tak ada masalah, tukar sahaja pada durian. Okey. Dan satu lagi, satu bancuhan lagi, untuk satu bahagian lagi campur dengan cendol. Cendol ni nanti kita akan bahagi dua. Seelok-eloknya masa nak mengukus nanti baru masukkan cendol, baru dia cantik. Dia punya tu tak merebak dan cendol kita takkan lembik sikit. Okey, ini tips dia ya. Cendol dimasukkan semasa hendak mengukus. Okey, jom kita kukus sekarang. Okey, sebelum nak mengukus, kalau kita nak mengukus dalam loyang, kena sapu loyang dengan minyak dulu sedikit ya, supaya kuih kita tidak melekat. Nanti masa nak keluarkan dia, sedikit minyak sahaja dekat tapak tangan kita ni. Pakai sarung tangan lah, senang ya. So sapu sikit. Dan ini ada, saya menggunakan plastik tahan panas. Okey, pastikan plastik tahan panas, dan loyang adalah loyang saiz 10 inci kali 10 inci. Tinggi nak pakai 2 inci pun boleh ya. Dan plastik adalah saiz 14 atau 16 inci. So you letak macam tu. Macam tu ya. Okey. Tujuan dia tak nak bagi kuih masa kita nak keluarkan nanti melekat. Okey. Lepas tu nampak dekat sini. Kalau kita buat cantik, tak berkedut-kedut, kuih kita nanti nampak cantik lah ya. Kalau nak berniaga kan senang, nampak cantik sekali. Okey, so tepi dia ni buat macam ni je. Pastikan plastik tahan panas yang tebal sedikit. Okey, macam tu. Okey, ada yang tanya, Chef, saya tak nak pakai loyang, tak ada loyang ni, boleh tak saya kukuskan dalam mangkuk kaca ke apa? Boleh. Boleh guna mangkuk kaca yang tahan panas, yang oven safe tu ya. Boleh, tak kisahlah apa-apa pun. Okey, kita boleh gunakan. Janji benda yang boleh kita masukkan dalam pengukus ya. Okey, tepi-tepi dia ni kasih kemaskan betul-betul. Okey, saya nak share tips macam mana nak guna pengukus Pertama, pengukus ada dua. Satu pengukus elektrik dan satu pengukus dapur biasa tu. Kalau menggunakan pengukus elektrik, kebiasaannya air tak perlu diwakkan dulu, tak perlu dipanaskan dulu air. Tetapi kalau menggunakan pengukus biasa, kena ada wap dulu ya. Jadi kalau nak senang kat rumah tu, guna pengukus elektrik. Lagi orang kata tak panas sangat ya, tak berwap sangat, tak kena muka sangat. Ini yang selamat sikit lah ya. Dan kita boleh nampak kuih kita kat dalam tu cantik nanti ya. Dan okey, sekarang ni tips dia senang sahaja. Okey, buka sahaja sampai, kalau pengukus ni ada 1 jam, buka je habiskan 1 jam. Dan kena sediakan orang kata timer ya, nak tanda kuih kita ni berapa lama masak kan. Dan satu lagi, mesti wajib ada tisu kitchen punya. Sebab apa? Untuk mengelap, kadang-kadang kuih kita wap jatuh apa, kita lap gunakan tisu. Okey ya. Ada orang kata, ada juga yang tanya soalan, Chef, boleh tak air tutupkan dengan kain maslin ke apa? Boleh, tetapi air tetap akan menitik juga atas kuih.
tengok pada pengukus. Kalau pengukus yang menggunakan api bawah direct tu, itu lagi banyak air menitik ya. So tak ada masalah apa-apa. Tetapi seelok-eloknya sediakan tisu kitchen. Okey, nampak? Okey. Sekarang ni nampak tak? Kalau kita gunakan pengukus elektrik ni senang ya. Jadi senang sangat guna pengukus elektrik ni. Jadi yang ini pengukus ni boleh masuk loyang 10 inci. Jadi agak menyenangkan lah. Jadi saya nak letak kat sini lah sikit lah. Tujuan saya letak ni ada pula yang bertanya kenapa ni, supaya wap dia lagi banyak naik lah. Wap tu terkena pada kuih ya. Itu. So saya akan letak macam gini sahaja. So sekarang ni kita boleh mulakan dengan proses mengukus lah. Pastikan semua ni ada ya. Yang saya bagi tip ni semua ada. Okey. Okey, tips untuk mengukus kuih lapis, pastikan you susun dulu. Pertama saya nak kukus bahagian pink dulu. Yang kedua jagung. Yang ketiga putih dengan cendol. Jadi saya susun dulu supaya kita tak bertukar ya kelang kabut nanti. Okey, daripada satu bancuhan ini, iaitu satu bahagian, kita akan bahagi lagi kepada dua bahagian lah ya. Okey. So bahagi pada dua bahagian iaitu 400 lah. Okey. 400. Okey. Just 400 sahaja ya. Okey, selepas itu kita kukus. Tutup dulu. Okey, biarkan dia 1 jam ni, and then kita timer ni 10 minit. Setiap lapisan 10 minit ya. Okey, saya share tips jika nak mengukus. Tak kisah steamer elektrik ke, steamer orang kata atas dapur biasa tu pun, pastikan wap dia jangan stop kalau mengukus kuih yang berlayer-layer. Kalau dia stop, kuih kita mungkin akan lembik di tengah-tengah lapisan dia. Kita perlukan wap yang banyak, wap yang berlebih, orang kata banyak wap untuk mengukus kuih lapis. Itu tips yang penting sangat kita kena follow ya tu. Dan kadang-kadang diorang buat kuih lapis tu lembik lah apalah. Okey, kadang-kadang itu adalah mungkin tak cukup wap. Jadi saya menggunakan, untuk yang senang, saya menggunakan timer yang biasa ni, letak 10 minit, and then kita akan tambah lagi continue tambah lagi setiap lapisan ya. Okey, kita tunggu 10 minit sekejap. Okey, sekarang ni lapisan pertama kita dah masak. Nampak? Okey, macam ni kalau nampak tak dia clear, tak ada air apa semua tu kan. Tak apalah, tak payah lap lah. Bermaksud bagus lah kan. You punya wap dia bagus. Tapi tengok jugalah pada steamer. Okey, lepas tu untuk letak setiap lapisan you kena cakar sikit dengan garpu supaya setiap lapisan dia akan melekat di antara di antara lapisan yang berikutnya lah ya. Just you all cakar-cakar macam tu je sebelum you all nak letak lapisan seterusnya. Okey, gitu je. Nampak tak cantik kan warna dia tu. Selepas itu lapisan yang kedua adalah perisa jagung. Kan tadi saya dah cakap, kalau suka durian, boleh letak perisa durian. Okey, ini tips, nampak? Letakkan sudu macam ni, tuang perlahan-lahan. Baik-baik panas dia punya wap dia tu ya. Kita hanya nak letak 400 sahaja ya. Okey, cukup 400. Tutup 10 minit. Lapisan kedua dah masak. Nampak? Wow, cantik. Nampak tu? Tak ada air langsung. Jadi seperti biasa kita cakar-cakar dulu. Tu cakar-cakar dulu ya. Okey, ini tips cakar-cakar supaya melekat di antara satu lapisan dia. Okey, lapisan yang ketiga, bahagi pada dua bahagian. Satu bahagian masukkan dalam adunan yang putih ni ya, cendol. Okey, dan satu bahagian lagi nanti untuk bahagian atas sekali ya. Okey. Ini bahagian yang ketiga ataupun bahagian yang ke atas lah, bahagian ke-6.
Kalau tu bahagian ketiga dulu. Okey, ini bahagian ketiga, masukkan kukus. Nampak? Ini adalah lapisan yang ketiga. Okey. Sama juga kita ulangi proses yang sama. Okey, tutup dan 10 minit. Okey, lapisan ketiga dah masak. Nampak tak? Tadi kita letak cendol kan. Jadi dalam cendol tu kan ada air sikit kan. So nampak dia punya tu ada nampak basah sikit. Ini yang pentingnya tisu ni. Tisu kitchen, orang kata tak kitchen tisu kitchen ni kan. Ni. So you lap bagi dia kering dulu. Lap bersih-bersih dulu. Bagikan dia atas dia ni kering dulu. Ini tips tau. Okey, dah siap. Dab macam tu je. Pak. Lepas tu bagi dia orang kata kering sikit, baru kita ulangi proses yang sama macam tadi. Ini adalah lapisan yang keempat kan, yang colour pink. Lepas tu nanti dah masak lagi 10 minit. Lapisan yang kelima iaitu perisa jagung. Lagi 10 minit macam biasa macam tadi. Last sekali adalah lapisan cendol ni. Ya. Lepas tu kukuslah lagi 10 minit sampai siap. Jadi akhir nanti lapisan atas inilah dia lapisan cendol. Okey, kuih talam 3 rasa kita pun dah siap. Nampak tak cantik kan? Ini dah sejuk. Jadi saya nak ajar cara macam mana nak potong kuih talam dan macam mana nak keluarkan daripada loyang. Jom kita tengok sekarang. Tips untuk senang memotong kuih, saya menggunakan pisau plastik. Pisau kek plastik ataupun spatula plastik. Kan macam you beli pisau, you beli kek ada pisau-pisau plastik tu you simpan ya. Selepas itu saya cipta pembaris khas ya. Pembaris khas daripada Chef Asma. Memang saya cipta untuk potong kuih talam sebab orang panggil saya sifu kuih talam. Jadi saya pun kena berfikirlah nak ciptakan untuk menyenangkan pelajar-pelajar saya, anak-anak didik saya nak potong macam mana. Jadi saya cipta pembaris khas. Pembaris khas ni sebenarnya banyak saiz tau. Tetapi hari ni saya nak gunakan 2 saiz ni je lah ataupun macam ni je lah. Kita tengok kita potong macam mana sekejap lagi ya. Cara nak memotong dia, pembaris ni adalah pembaris 10x10 dan loyang pun 10x10 ya. So you boleh potong guna pembaris. Nampak? Ini pisau plastik. Just you cut macam ni je. Saiz. Senang kan? Talam 3 rasa kita dah siap. Selamat berpuasa. Jumpa lagi.